Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru untuk kita sekalian. 各位主内亲爱的弟兄姐妹们平安，新年快乐！ Saya berdoa di tahun yang baru, ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, bahkan ada berkat rahmat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan yang baru untuk kita sekalian. 我在这个年初的时候，就为每一个人祷告，我祝福每一个人都是恩上加恩，有主的平安喜乐，有主的恩典充满我们。 Setiap ada kesempatan memikirkan hari yang baru dan tahun yang baru, ada dua ayat yang selalu muncul di dalam pikiran saya. 每次要过新年，想到每一件新的事情的时候，我脑海里常常浮现2节的经文， Dalam perjanjian lama, dalam Mazmur 90, itu adalah doa Musa. 就是在旧约，在诗篇，那个是摩西的祷告。 Dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. 他说：“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。” Doa ini ditulis Musa pada usia yang sudah lanjut sekali. 摩西写这个祷告文的时候，他的年龄已经很高了。 Dia berkata, ajarlah kami ya Tuhan menghitung hari-hari kami. 他说：“主啊，求你教导我们怎样数算自己的日子。 Di dalam hidup kita banyak berhitung. 我们一生当中，我们常常会数算， Kita hitung uang kita ada berapa. 我们数算我们还有多少钱， Kita hitung semua yang kita miliki, jangan sampai ada yang hilang. 我们数算我们拥有的财产，不要失落一个。 Tapi adakah kita menghitung hari-hari kita? 然后呢，我们有没有数算我们还留下来有多少的天数？ Di hari tuanya Musa berpikir yang paling penting adalah waktu dan kesempatan yang Tuhan masih percayakan. 所以摩西在高龄的时候，他就看到神还留给我的时间跟机会还有多少，他就在数算。 Maka dia katakan, ajarlah kami ya Tuhan untuk hitung hari-hari kami, waktu kami, kesempatan yang masih ada. 所以他就祈求神指导他、指教他如何数算他所留下来的时间与机会， Sehingga hidup makin hari makin bijaksana. 这样他每一天度过的生活呢，就是过着有智慧的生活。 Sehingga hidup semakin boleh berkenan di hadapan Tuhan. 他的生活是过着讨神喜悦的生活。 Satu ayat lagi di perjanjian baru, yaitu ketika Rasul Paulus berkata di dalam surat Efesus, dia katakan, pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. 另外一个经文是在新约的，是使徒保罗所讲的。他所讲的说，要爱惜光阴，因为现今的世代是邪恶的。 Waktu yang ada harus dipergunakan sebaik-baiknya. 所以就是要爱惜光阴，要好好利用你拥有的时间。 Bahkan di dalam bahasa aslinya itu bayar, tebus waktu yang ada ini. 就是原文是说，你要把那个时间赎回来， Pakai untuk hal yang bermakna. 好好利用在有用的事情上。 Karena sebaliknya, kalau kita tidak pakai sebaik-baiknya, semua yang kita lakukan adalah jahat. 因为如果你不好好善用你的时间，你所做出来的都是邪恶的事。 Maka saudara, di awal tahun ini adalah baik bagi kita untuk melihat kembali proyeksi apa yang akan kita rencanakan dan apa yang kita akan lakukan sepanjang tahun 2026 ini. 所以我们今天从年初就开始一个焦点往前看，我们整年2026年要怎么样的有智慧的去度过。 Apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui gerejanya GMI Immanuel sepanjang tahun 2026. 我们一起来看我们的教会，在2026年，神要在我们的卫理以马内利上所做的事情是什么？ Gereja ini ada di mana 我 sekarang? 们的教会现在站在哪一个方面？ Gereja ini mau jalan kemana? 我们要往哪一个方面？ Maka saudara, banyak sekali jemaat itu bertanya kepada saya, Boksu adalah pendeta di gereja ini. Mau bawa kemana gereja ini? 所以很多会友就对我说：“牧师，你现在是我们教会的主任牧师，那你要带我们的灵命往哪一个方向走？ Apa visi Boksu buat gereja ini? 牧师，你在我们这个教会所看到的意向是什么？” Nah saudara, sedikit waktu ini kita akan memikirkan kita mau kemana sepanjang tahun ini. 所以我们用现在短短的时间来思想一下，我们一整年我们要走往哪一个方向去？ Ketika kita bicara gereja mau kemana,
我们如果问我们的教会要往哪一个方向走的时候， maka ada beberapa pertanyaan yang mendasar sebelum kita menjawab gereja ini mau kemana. 我们要先了解这几个基本的问题。 Yang pertama, apa itu gereja? 第一个就是什么是教会， Apa visi dari gereja? 然后教会的意向是什么， Apa produk hasil dari gereja? 教会的产品又是什么， Dan bagaimana cara untuk mencapai hasil itu? 如何得到这些成果呢？ Kita mulai dari yang pertama, apa itu gereja? 好，我们看第一点，什么是教会？ Gereja itu adalah orangnya, saudara. 教会就是里面的人， Gereja itu bukan gedung. 教会不是建筑物， Gereja itu bukan kursi. 教会不是椅子， Gereja itu bukan alat musik. 教会不是这个乐器， Gereja itu adalah saudara dan saya. 教会就是你，就是我。 Ketika Tuhan Yesus pertama kali bicara soal gereja, 主耶稣第一次提到教会的时候， itu ketika dia berada di Kaisarea. 就是他在该撒利亚的时候， Dia mengajak ke-12 muridnya 他带领他12个门徒， dan dia berkata, menurut orang lain, siapakah aku ini? 他说别人认为别人说的我是谁？ Murid-muridnya ada yang berkata, engkau adalah Elia, 他的门徒有些说你是以利亚， engkau adalah Yohanes Pembaptis, 你是施洗约翰， engkau adalah Yeremia, 你是耶利米， atau salah satu dari nabi di perjanjian 或 lama. 者在旧约其中的一个先知。 Lalu Tuhan Yesus kembali bertanya kepada mereka, menurut kamu sekarang, siapakah aku ini? 刚才是别人说我是谁，现在我要问你，你们说我是谁？ Maka dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 16 sampai 18, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 在马太福音16章16节到18节，西门彼得就这样回答说：“你是基督，是永生神的儿子。 Ini adalah sebuah pengakuan yang begitu agung dan indah, saudara. ”这样的宣告是非常的荣耀。 Engkau adalah Mesias itu yang dijanjikan, juru selamat yang dijanjikan selama ini. 你就是那位弥赛亚，你就是神所应许的那位救世主， Engkau adalah anak Allah yang hidup. 你就是永活神的儿子。 Maka Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon. 所以耶稣就对西门说：“你是有福的， Karena bukan manusia yang berkata itu, melainkan Bapa di sorga yang menyatakan itu kepadamu. 因为不是属血气的人指示你的，是我天上的父指示你的。 Dan aku berkata, engkau Petrus, di atas batu karang ini, yaitu pengakuan bahwa Kristus adalah Mesias. Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan gerejaku. ”所以他指的就是说，你是彼得，就是这个人，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他， Dan alam maut tidak akan menguasainya. 阴间的权柄不能胜过他。 Saudara perhatikan kata-kata, atas pengakuan ini aku akan membangun gerejaku. 所以他说，我要把我的教会建在你的宣告上面。 Tuhan Yesus tidak buat panitia untuk bangun gereja. 所以耶稣那时候不是说好，我们召集你们来成为建堂委员。 Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun mengumpulkan dana untuk bangun gereja. 耶稣也没有说好，我们来筹款，我们要建堂。 Tapi Tuhan Yesus membangun gereja atas pengakuan bahwa Kristus adalah Mesias dan Juru Selamat, anak Allah yang hidup. 可是耶稣建的教会呢，就是在宣告上面，就是宣告他是弥赛亚，他是永生神的儿子。 Maka muncul istilah eklesia, jemaatku, gerejaku itu muncul dari ucapan Tuhan Yesus. 所以主耶稣所讲的教会，它的原文叫做 ecclesia。 Apa itu eklesia? 那 ecclesia 这个是教会的原文是什么意思呢？ Terdiri dari dua kalimat dalam bahasa Yunani. 这个在希腊文，它是2个句子合起来的。 Yaitu ex itu yang keluar, exit jadi bahasa Inggrisnya. Dan satu lagi kaleo, yaitu call, yang dipanggil. 一个叫做 ex，就是英文的 exit，就是你出去或者在外面。第二呢是 galeo，就是 call，就是被呼召。 Jadi eklesia adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar oleh Kristus dari dosa, dari dunia, dipanggil keluar, diselamatkan. Untuk apa, saudara? Orang-orang kumpulan ini dikumpulkan untuk beribadah, untuk diperlengkapi, untuk melayani Tuhan, dan diutus kembali keluar ke dunia untuk bersaksi dan menjangkau jiwa.
所以教会的原文的意思就是一群被召唤走出世界的人，从最终得到释放以后呢，他们就要聚集在一起向主敬拜，然后他们要接受装备，又被差派到世界里面去为主做见证，领人归主。 Inilah gereja yang Tuhan Yesus bangun. 这就是主耶稣要建造的教会。 Gereja adalah orangnya, 教会就是里面的人， saudara dan saya. 就是你，就是我。 Itu sebabnya fokus dari pelayanan gereja harusnya adalah orangnya. 所以教会的各种侍奉呢，要针对教会里面的人。 Maka pada waktu rapat kerja tahunan majelis, kita selalu fokus dan kita selalu diingatkan bahwa kita tidak pernah melayani program. 所以我们每次在知识会、在各种开会当中，我们不是为了我们办的活动而去办活动。 Jangan terbalik, jangan kita buat program lalu minta jemaat untuk ikut program ini. 我们不要去策划某种活动，然后去招兵买马，你们参加我们的活动。 Tapi kita melihat jemaatnya. 可是我们要针对是里面的会友， Lalu apa yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan jemaat? 我们要一起和会友做什么侍奉？ Karena gereja adalah orangnya, 因为教会就是里面的人， saudara dan saya. 就是你，就是我。 Yang kedua, 第二点， apa visi gereja? 教会的意向又是什么呢？ Saudara, gereja adalah milik Tuhan Yesus. 因为教会是属于主耶稣的。 Banyak orang bertanya seperti yang tadi sudah saya katakan, Boksu, apa visi Boksu buat gereja ini? 很多人在问我，牧师啊，你在我们的教会有看到什么意向？ Lalu jujur saya katakan, 我诚实的对他说， visi saya nggak ada. 我个人的意向吗？没有， Visi saya pribadi nggak ada. 我个人没有这个意向， Karena ini bukan gereja saya. 因为这个教会不是我的， Gereja ini bukan milik majelis. 这个教会也不是属于执事的， Gereja ini milik Tuhan Yesus. 这个教会是属于主耶稣 Kita 的。 harus tanya Tuhan Yesus, apa visinya buat gereja ini? 我们就要问主耶稣，主耶稣，你在我们的这个教会有什么意向？ Kalau visi saya nggak ada. 我自己呢，我没有意向。 Tapi yang saya tahu ketika Tuhan Yesus mau meninggalkan dunia ini sebelum dia terangkat ke surga, 可是我很清楚知道，当主耶稣要被接升天子时候， Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid yang berkumpul itu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 就是耶稣要被接升天之前，他就近前来对他们说：“天上地下的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都要教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。” Inilah visi dari gereja, saudara. 这就是主耶稣定给我们的教会的意向。 Jemaat gereja harus menjadi murid yang pergi untuk memuridkan segala bangsa. 所以我们教会的全体会友就要出去训练门徒。 Tetapi saudara ingat di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15 mencatat amanat agung versi yang lain. 可是我们要注意，在马可福音的16章15节有记载另外一个对我们大使命的解说， Penginjil Markus melihat dari perspektif yang satu lagi. 就是说马可抓到的是另外一个角度所看到的，你们要去做什么。 Yang dia catat Tuhan Yesus ketika sebelum naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. 所以他抓到的马可所记载的，就是耶稣升天之前，他说：“你们要去传福音给万民听。” Jadi pertanyaannya sekarang, 所以现在我要问一个问题： apakah ada dua visi dari Tuhan Yesus? 那耶稣给我们的大使命是不是有两个不一样吗？ Amanat agung itu apakah pemuritan atau penginjilan? 所以神给我们的大使命，要我们去训练门徒呢，或者要我们去做传福音的工作呢？ Inilah yang sering dikerjakan oleh gereja-gereja yang tidak melihat ini sebagai sebuah hal yang terintegrasi. 所以很多教会就把它分两段，不是把它看成为一个整体。
Ada komisi yang khusus untuk penginjilan. 所以设立了一个单单做传福音的一个机构， Ada komisi yang khusus untuk pemuritan dan kelompok kecil. 还有另外一个就是去做门徒训练，去做小组成长。 Yang mikirkan kelompok kecil dan pemuritan nggak merasa penginjilan adalah tugasnya. 如果他负责小组、负责培训的话，他不想这个传福音也是他的任务， Ada tugasnya komisi yang lain. 那是别的机构才做的。 Lalu yang komisi untuk memikirkan penginjilan dan misi merasa pemuritan bukan tugasnya, itu ada komisi yang lain. 如果他是做传福音、领人归主的话，他说那个我就做这个就好了。另外一个门徒培训是别人去做。 Saudara, amanat agung Tuhan Yesus satu. 其实我告诉你，主耶稣所发给我们的大使命是一个整体， Yaitu pemuritan dan penginjilan. 就是我们要去训练门徒，我们也要去传福音。 Ini bukan dua hal yang terpisah, saudara. 这两项不能够分开， Ini adalah dua yang melekat, yang terikat satu dengan yang lain. 这两项是整体的。 Penginjilan dan pemuritan seharusnya tidak dilihat sebagai dua hal yang terpisah. Mengabaikan salah satu, saudara berarti mengabaikan keseluruhan dari amanat agung Tuhan. 所以传福音和训练门徒原则上不可以视为两项分开的事，忽略了其中一项呢，就等于忽略了基督最大使命的整体。 Maka 5 tahun belakangan ini kita begitu melihat dengan jelas setelah pandemi apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui gereja GMI Immanuel. Kita kembali lagi kepada visi dan misi amanat pemuritan dari Tuhan Yesus. 因此，我们教会一起走过疫情以后，我们就看到了上帝给我们的意向，要我们做的最大使命的整体，我们要怎么去做？ Jadi visi dari gereja kita adalah jemaat GMI Immanuel taat kepada amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. 所以，我们卫理以马内利堂的会友呢，我们定的意向呢，就是我们的会友要顺服主耶稣的最大使命， Dan misi 使万民做基督门徒。 Dan misi dari gereja kita adalah memperlengkapi setiap jemaat untuk menjadi murid Kristus yang otentik dan taat untuk memenangkan jiwa, untuk memuridkan jiwa bagi Kristus. 然后呢，我们的使命是什么呢？教会的使命就是装备每一个会友成为基督的真门徒，然后呢，并要顺服引领人归主和训练他们成为门徒。 Jadi saudara kalau melihat tema-tema tahunan kita sejak tahun 2022, kita selalu memakai murid Kristus. Saudara, setiap jemaat, saudara dan saya, semua hamba Tuhan, rekan-rekan pemimpin gereja, majelis gereja, pengurus komisi, semua jemaat mulai dari yang kecil sampai senior, kita semua adalah murid Kristus. 所以，我们从2022年开始，我们每一年定的主题呢，都是以门徒为中心点。无论是在我们的主日崇拜、我们青少年、我们主日学，我们都是以门徒的操练、门徒的训练为重点。 Setahun demi setahun kita terus bergerak maju. 我们一年一年的，我们一直在跟进。 2022 kita bicara soal pemulihan pasca pandemi COVID. 我们2022年，我们就是被修复，我们被重建，就是疫情后被修复的。 2023 kita bicara soal yang murid yang sudah pulih harus terus bertumbuh dan melayani Tuhan. 所以我们就说，2023年已经被修复好的，他要成长，并且要参与侍奉的门徒。 2024 kita terus bicara soal pertumbuhan iman kembali, pertumbuhan. 然后2024年，就是我们一直不断的讲到成长，更茁壮的成长。 Setelah itu 2025 kita yang baru kita lewati itu kita bicara soal kedewasaan iman dan taat kepada panggilan Tuhan. 然后呢，在我们刚刚过的2025年，我们讲信心上的成熟，我们如何顺服主的呼召。 Dan di tahun ini saudara kita maju lagi, kita mau menjadi murid Tuhan yang semakin dewasa dan semakin serupa dengan 所 Kristus. 以在2026年呢，我们更迈前一步呢，我们讲的是
更成熟的基督徒，并且更像基督。 Karena kita ketika bicara soal pertumbuhan, Tuhan memberkati jemaat gereja kita. 因为我们讲到成长的时候，我们看到上帝如何已经赐恩赐福我们的教 Kalau 会。 saudara memperhatikan baik di kebaktian umum 1 dan kebaktian 2, jumlah kehadiran ibadah rata-rata per minggu itu sudah kurang lebih dari sebelum pandemi. 我们看到我们参加的聚会已经复原，好像我们在疫情之前的人数了。 Dan di kebaktian umum 2, saudara, bahkan sudah lebih banyak dari sebelum pandemi. 可是第二堂的人数呢，远远超过了疫情之前的人数。 Kalau begitu kita sudah tidak boleh terus bicara soal pertumbuhan. Kita harus sekarang bicara soal kualitas. Apa kualitas yang mau kita capai dari murid Kristus? Yaitu apa? Keserupaan, kedewasaan dan keserupaan dengan Kristus. 所以我们讲到数量上已经增加了，现在我们要讲的是里面的品质上，我们要活得更像基督的内涵。 Maka fokus gereja kita akan mulai dari hamba-hamba Tuhan gereja, rekan-rekan majelis, para pengurus komisi, aktivis gereja yang melayani Tuhan, sampai kepada semua jemaat. 所以我们要动员起来，从谁开始呢？就是从教会领导人开始，从神仆们、执事们、执委们、圣工人员们，我们要动员起来。 Semua adalah murid Kristus. 每一个人都要成为主的门徒， Semua harus bertumbuh. 每个人都要成长， Semua harus lebih dewasa. 每一个人要更加成熟， Semua rindu semakin serupa dengan Kristus. 每一个人都渴慕活得更像基督。 Dan selain itu juga bagaimana caranya kita mencapai kedewasaan iman? 然后我们要如何达到我们灵性上的成熟呢？ Kita mendorong setiap kita untuk tergabung dalam kelompok kecil dan persekutuan-persekutuan. 所以我们鼓励推动每一个会友要参与聚会，特别是生命小组。 Dan kelompok kecil kita tahun ini sudah ada kurang lebih 37 kelompok. 我们已经设立了差不多37个生命小组。 Pada Januari minggu pertama di awal tahun 2025, ketika saya paparkan juga arahan gereja kita, saat itu kelompok kecil kita ada 32. 我记得去年年初我在讲到我们教会的意向使命的时候，我们的小组是32， Tahun ini sudah semakin bertambah. 今年已经增加到37。 Kita perlu pikirkan sistem yang dimaksud dengan infrastruktur adalah bagaimana kita membuat sebuah sistem mekanisme yang terus boleh mendukung semakin banyaknya kuantitas dari kelompok kecil, semakin baik kualitasnya juga. 我们看到数量的增长，我们就需要想到发展的措施，让里面的品质、里面的质量、里面的内涵也能够有扎实。 Dan kita juga melihat bagaimana pentingnya pelayanan yang berkesinambungan dari sekolah minggu, remaja, pemuda MYC, sampai kepada jemaat umum. 我们要看到这个连结性的成长，就是从主日学到少年班、青年班，到我们成人，到我们的家庭团契，每一个方面都能够连接得很好。 Bagaimana koordinasi penjangkauan sekolah kita yang ada di belakang melalui pelayanan PKMI. 还有一点更重要的，我们教会后面有一所学校，我们如何向学校的学生们传福音？ Maka di tahun ini kita mau fokuskan lebih banyak lagi jemaat, aktivis yang terlibat untuk mendampingi pelayanan kaum muda gereja kita untuk menjadi mentor-mentor mereka. 所以我就是要动员更多的年长的人来陪伴我们年轻的人，让他们能够得到指导，如何去侍奉。 Dan yang kelima, sesuai yang tadi saya katakan, jemaat kebaktian 2 kita sudah berjumlah lebih banyak daripada sebelum pandemi terjadi. 刚才我已经提到了，我们第二堂的聚会人数远超过疫情之前的人数， Kita akan mulai memperhatikan dan mengembangkan pelayanan di kebaktian umum 2 juga. 所以我们就要特别关心到第二堂崇拜的发展。 Bukan berarti kita meninggalkan jemaat kebaktian umum 1. 不是说我们放下了第一堂崇拜，没有这一回事。 Jemaat kebaktian umum 1 sudah berjalan dilayani dengan begitu baik. 因为第一堂的崇拜的会友们参与的侍奉各方面都得到很好的关怀。 Dan kita punya rencana-rencana untuk mengembangkan
agar lebih baik lagi. 我们就安排如何发展得更好。 Tetapi kita melihat ada potensi di kebaktian umum 2 yang perlu perhatian yang lebih khusus. 可是我们看到第二堂很多潜能，我们还要去把它挖掘发展。 Inilah 5 poin saudara yang akan menjadi fokus dari gereja untuk kita kerjakan bersama-sama sepanjang tahun 2026. 所以我们就看清楚了，这个就是一整年我们2026年教会要做的、要关怀的事项。 Dan setelah dari semua hal ini, apa yang mau kita capai, apa yang mau kita hasilkan? 如果我们做了这5个事项以后，我们最终要达到的目的、达到的成果是什么呢？ Maka kita masuk ke poin yang ketiga, produk dari gereja sebetulnya adalah murid Kristus. 所以我们就看得很清楚，教会的产品是什么呢？教会的产品就是要生产出基督的门徒。 Kita bersyukur setiap hari Minggu kurang lebih ada 1.000 orang berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah. Mulai dari sekolah minggu, remaja, MYC, pemuda, kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2. Kurang lebih di total setiap hari Minggu saudara, ada 1.000-an orang datang ke gereja ini. 我们感恩神赐福这个教会，从主日学、少年班、青年班到第二堂的崇拜，每一个主日差不多有1000名的人来参加聚 Tapi 会。 pertanyaannya adalah apakah semua dari 1.000 yang datang ke gereja setiap hari Minggu adalah murid Kristus? 可是，在这个数量上有1000人，有多少人他们是主耶稣的真门徒？ Maka kita berharap dan kita mau fokus agar bagaimana caranya agar semua jemaat yang datang ke rumah Tuhan di tempat ini dipastikan semua adalah murid Kristus. 所以我们就是要在这一方面努力，如何把已经来到教会的人，他们的生活被塑造成为主耶稣的门徒。 Apa itu murid Kristus? 到底主耶稣的门徒是什么？ Secara singkat kita melihat perjalanan dari Rasul Paulus. 我们看使徒保罗的生命。 Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama dia katakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 保罗他勇敢地说这句话：“你们该效法我，像我效法基督一样。” Pengikut Kristus, murid Kristus itu artinya orang yang mengikuti teladan hidup dari Tuhan Yesus. 效法基督就是基督的门徒， Lalu kemudian dia sudah menjadi murid Kristus. 他自己已经成为主耶稣的门徒，就是已经效法基督了。 Tetapi ada perintah amanat agung dari Tuhan Yesus bukan? Untuk jadikan segala bangsa murid Kristus. 可是他又得到了主耶稣给他的大使命，你要使万民做我的门徒。 Dia mulai mencari siapa yang menjadi murid Kristus selanjutnya. 所以他就要来寻找，到底谁是接下来的门徒呢？ Alkitab mencatat ada seorang anak muda yang bernama Timotius. 圣经里面记载有一位年轻人叫提摩太的。 Bagaimana cara Paulus menjangkau Timotius? 保罗如何得到这个提摩太呢？成为他的门徒。 Dalam Roma 16:21, Paulus menulis salam seperti ini. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja. 所以保罗在罗马书16章21节问安的时候说：“与我同工的提摩太和我的亲属们问你们安。” Timotius diajak untuk pelayanan bersama-sama dulu sama Paulus. 所以这个提摩太的门徒训练呢，是保罗先把他带在身边，跟他一起同工，一起侍奉。 Lalu maju ke tahap yang selanjutnya. Kolose 1 ayat 1 di sini Rasul Paulus menyebut Timotius adalah saudara dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. 就是说，从刚才我们读的罗马书，他是保罗带在身边的一个同工。到了哥罗西书1章1节的时候，他说：“做基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，就是把他当成平等的兄弟。” Mulai dari teman sekerja, teman sepelayanan bersama-sama, karena sudah sering bersama-sama, sekarang menjadi keluarga. 就是说，开始的时候是在侍奉上的同工，现在就是好像一个家庭一样的兄弟。 Dan hubungan keluarga semakin dalam lagi. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menyapa Timotius dengan sebutan hai anakku. Dikatakan sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu juga kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 在提摩太后书2章1节到2节，
保罗称提摩太又用不一样的称呼了，就是说他们相处从同工到好像一个家庭的兄弟，现在是像儿子一样。他就说：“我儿俩，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。” Saudara melihat satu siklus pemuritan yang sempurna yang diberikan contoh dari kehidupan Rasul Paulus. 这个使徒保罗给我们看到一个很明显的一个连环性，如何他造就了门徒，要那个门徒又去造就门徒。Dia menjadi murid dari Tuhan Yesus. 他自己先成为主耶稣的门徒， Dia mencari dan melatih Timotius untuk menjadi murid Kristus. 他寻找门徒，他得到了提摩太，他就训练提摩太成为门徒。 Terus didampingi sampai Timotius juga menjadi pemimpin untuk memuridkan yang lain 然后 lagi. 他不断的操练、训练这个提摩太，好让他能够去教导别人成为门徒。 Inilah kategori murid yang dewasa yang ingin kita capai. 这就是我们所要达到的，就是已经成熟的门徒，能够去教导、训练别人成为门徒的门徒。 Apa tolak ukur, patokan, ukuran keberhasilan kita? 所以我们要衡量这个成功率，这个基准在哪里呢？ Yaitu ketika jemaat gereja ini bertumbuh dalam doa dan firman setiap hari. 第一个，我们要看到会友的生活，他们的祷告、他们的读经有成长了。 Seperti Tuhan Yesus yang juga berdoa dan bertumbuh di dalam membaca firman Tuhan setiap hari. 就像主耶稣一样，每一天有祷告，有读神的话语。 Lalu tanda-tandanya adalah munculnya karakter Tuhan Yesus di antara saudara dan saya. 第二呢，就是在你我当中，我们都看到拥有基督的品格， Semakin mirip dengan Tuhan Yesus. 他的品格就更像主基督的品格。 Bagaimana Tuhan Yesus hidup menghadapi orang-orang banyak. 就是当主耶稣面对那么多群众的时候， Bagaimana Kristus hidup menghadapi orang-orang yang membenci dia. 主耶稣如何面对那些对他憎恨的人？ Bagaimana Tuhan Yesus disalibkan menghadapi orang-orang yang membunuh dia. 主耶稣面对那些把他钉死在十字架上的人， Apa respon Tuhan Yesus? 他的反应是什么？ Itu yang mau kita pelajari Bapak Ibu 我 Saudara. 们就要从耶稣的身上来效法、来学习。 Itu menjadi tolak ukur kita. Kalau saudara dan saya punya tanda-tanda ini, berarti saudara dan saya semakin sudah dewasa, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. 这就是我们衡量的基准。如果你已经拥有这个耶稣的品格，就看到你更像基督了。 Tanda yang ketiga adalah jemaat yang suka untuk bersaksi, menjadi berkat, membawa jiwa kepada Tuhan. 第三点的衡量基准是什么呢？就看到这个人很愿意为主做见证，很愿意成为别人的祝福，很愿意带领人信主。 Dan jemaat bersedia untuk memuridkan orang-orang lain lagi, untuk menjadi murid Tuhan Yesus. 第四点就是他愿意去造就他所带领的人成为门徒，让他也能够去带领别人。 Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa mencapai hal-hal ini? 所以现在我们要问，我们要如何达到这个基准呢？ Maka Tuhan Yesus sendiri memberikan jawabannya saudara, melalui kelompok kecil. 耶稣很清楚告诉我们要从小组里面训练。 Bagaimana pemuritan itu menjadi begitu efektif melalui kelompok kecil. 我们看到门徒的训练是在小组里面是非常有效的。 Maka kita rindu, gereja kita fokus di dalam mengembangkan kelompok-kelompok kecil life kita. 所以我们就是推动教会在生命小组上一直不断的在发展。 Saudara lihat sekarang perjalanan pemuritan di GMI Immanuel. 我们来看我们在以马内利堂的门徒训练。 Setiap jemaat yang sudah dibaptis atau CD atau atestasi dari gereja lain, saudara sudah menjadi jemaat GMI Immanuel. 所以第一个，谁是我们的会友呢？就是已经参加习道班、受洗礼或者转会的人，他们就是我们要服侍的会友。 Langkah kedua adalah saudara segera bergabung dengan kelompok kecil life.
所以我们需要这些会友们参与生命小组。 Setelah saudara bergabung, bukan selama-lamanya saudara ada di kelompok itu. 所以你参与这个小组，生命小组，不是你永远就是在这个小组里 Tapi 面。 saudara sedang mempersiapkan untuk menjadi pemimpin kelompok. 所以你在小组里面是人家在装备你，以后就要成为一个领袖，领导一个新的小组。 Sampai saudara menjadi pemimpin kelompok berikutnya. 到第4点的时候，你就可以当小组的领袖了。 Saudara mempersiapkan pemimpin lagi ke depan. 你当了领袖以后，你就开始装备你的组员成为领袖。 Satu siklus pemuritan seperti Rasul Paulus tadi. 这个就是一个连环性，就像使徒保罗所做的。 Dapat kita capai melalui kelompok kecil, saudara. 我们如何达到呢？就是在小组生活里面，我们就可以栽培出来。 Gereja kita memiliki latihan disiplin rohani yang sudah kita pikirkan sungguh-sungguh yang cocok dengan konteks jemaat kita. 我们教会也是有属灵操练，我们所设计的，我们认为是很适合我们会友所能够进行的。 Sampai sekarang sudah ada 3 batch dan total sudah lebih dari 130 pemimpin-pemimpin gereja, aktivis gereja mengikuti latihan disiplin rohani. 就是这个属灵操练呢，我们已经办了第3期了，我们有100多人参加了。 Slide selanjutnya. Saudara memperhatikan bagaimana kita melatih kehidupan serupa dengan Tuhan Yesus. 我们的属灵操练呢，就是操练我们如何活得更像基督。 Ada 4 kali pertemuan. 我们有4个聚会， Kita harapkan pada tahun 2026 ini kita akan buka lagi untuk batch yang keempat. 我们希望在2026年我们办第4期的这个属灵操练， Agar setiap jemaat benar-benar dilatih menjadi murid Kristus. 好让每一个会友就得到这样的操练，他能够活得像基督。 Slide selanjutnya saudara bisa melihat ini yang kita lakukan selama pelatihan-pelatihan mulai dari rekan-rekan hamba Tuhan dan majelis gereja, mulai dari pemimpin-pemimpin kelompok kecil, mulai dari seluruh aktivis dan jemaat di gereja kita. 我们看到我们在做这个属灵操练的时候，就是从我们的领导人开始，从神的仆人、传道牧师、执事同工，还有干事们，就这样的延伸下来。 Dan banyak kelompok-kelompok baru terbentuk pada tahun ini. 在2025年，就很多新的小组已经成立了。 Dan beberapa kelompok akan segera dimulai yang baru pada tahun ini juga. 2026年又要开始几个新的小组。 Saudara sekalian, itulah caranya bagaimana kita mau menuju gereja yang jemaat yang semakin dewasa dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. 各位弟兄姐妹，这就是我要告诉大家，我们如何把教会的会友栽培成为成熟的门徒，能够更像基督的门徒的一个步骤。 Saya akan tutup khotbah ini, saudara, di awal tahun ini dengan prinsip tabur tuai yang diajarkan Alkitab kepada kita. 我这个今天就是年初的讲到，我要用一个如何你种的是什么，收的是什么来做一个结束。 Dalam Galatia pasal yang ke-6, Rasul Paulus berkata, ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. 加拉太书6章7节到9节，不要自取，神是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善，若不可上志，若不灰心，到了时候就要收成。 Saudara, jika tahun 2026 adalah sebuah ladang besar yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. 如果这个2026年就成为我们的禾场，那么宽阔的禾场，神要我们去经营的话， Pertanyaannya adalah, apa yang saudara dan saya akan tabur, akan kerjakan untuk ladang yang Tuhan percayakan ini? 所以神给我们预备了那么大块的一个禾场，我们要开始栽种的是什么？我们开始撒种的是什么？ Galatia 6 secara singkat ada 2 prinsip dasar yang ingin
kita pelajari. 所以在加拉太书有给我们2个很清楚的原则，我们要学习的。 Apa yang saudara akan tabur di tahun ini, itulah yang akan saudara tuai. 你今年播下的种子、撒下的种子是什么？你收成的果子就是什么。 Apa jenis benih yang saudara akan tabur, maka jenis tumbuhan dan buah yang sesuai dengan benih yang ditabur itulah yang akan dihasilkan. 你的品种是什么？你种下去，到了结果的时候，你收成的果子就是一样的品种。 Tidak mungkin kita menuai jeruk kalau yang kita tabur pepaya. 如果你种的是木瓜粒，不可能你会收成橘子。 Tuhan Yesus berkata, Matius 7, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 所以保罗，Tuhan Yesus. 主耶稣他在马太福音里面说，从他的果子我们就可以认出，就是果子认出他们来。 Dapatkah orang petik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? 就是说，从荆棘上岂能摘葡萄呢？荆棘里面岂能摘无花果呢？ Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. 所以每个好树都是结好果子， Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 坏树就结坏果子。 Kalau saudara dan saya mau menuai pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, 如果你要收成的话，是你的属灵有成长。 kita harus menabur dengan doa dan firman setiap hari. Kita harus menabur dengan kita bergabung di dalam kelompok kecil, bertumbuh bersama. 所以你就要撒下的种子呢，每一天就开始要有读经，要有祷告，也要参与我们的小组生活。 Tidak mungkin kita bisa menuai pertumbuhan iman tanpa kita menabur apa-apa. 如果你说我要有我属灵的收成，可是你没有播下这些种子，你没有办法有收成。 Seorang pemuda datang kepada saya berkata, Boksu, saya nggak bertumbuh di gereja ini. 有一个年轻人说：“牧师啊，我参加这个教会，我根本没有成长。 Saya bertanya kepada dia, kamu ada baca Alkitab dan doa nggak setiap hari? ”我问他：“你每一天有读经祷告吗 Enggak. ？”没有啊。 Kamu ada bergabung nggak dengan kelompok kecil? 你参加我们的生命小组了吗？ Nggak ada waktu. 没有时间。 Bagaimana saudara bisa bertumbuh kalau saudara tidak menabur? 你说你要成长，可是你都没有把你的时间放出来，你怎么去成长呢？ Bagaimana saudara kita akan menuai kasih sayang dari orang lain kalau yang kita tabur adalah benih kebencian dan kemarahan? 你如何成为人见人爱的一个人呢？如果你天天播出去的种子就是憎恨、恼怒， Tidak mungkin kita akan menuai damai sejahtera sepanjang tahun 2026 jika setiap hari yang kita tabur dalam pikiran kita adalah keraguan-raguan dan kemarahan, ketidaksediaan kita untuk mengampuni orang lain. 如果你说我要得到整年有平安有喜乐，可是你天天播下的就是在那边愤恨、恼怒、与人作对，你能够收到吗？ Tidak mungkin kita akan menuai kekudusan kalau yang kita tabur adalah dosa. 我们说我们要收成是圣洁的生活，可是你天天播下的种子是犯罪的种子，你得到圣洁的生活吗？ Saudara mau tabur apa di waktu yang akan datang? Mau tuai apa di waktu yang akan datang? 我请问你，你要收成，要收的是什么？ Mari kita mulai tabur benih-benih itu. 好，我们就开始种下那个种子吧。 Prinsip yang kedua, menabur itu perlu disiplin dan kesabaran. 第二个原则呢，你要种东西的时候，你需要有一个耐心，有一个毅力。 Tidak ada penabur benih seorang petani yang hari ini menabur, besok dia akan tuai hasilnya. 没有一个农夫今天他种下的种子，明天就收成了。 Setiap petani yang menabur benih harus sabar, tekun, dan tunggu. Memberi ruang bagi benih itu untuk tumbuh perlahan-lahan. 所以每一个人，如果他要有收成，他种下种子以后，他要耐心等候，他要有毅力的在那边看守。 Satu hal yang paling sulit dalam pertumbuhan iman dan kedewasaan iman kita adalah tunggu waktunya Tuhan. 对我们来说，要在灵命上的成长，我们最难的就是等候神来操练我们的时间。 Kebanyakan kita nggak sabar, maunya instan, maunya cepat, maunya ada hasil yang bisa dilihat langsung. 多少时候我们要速成的，我们要马上看到成果的，我们要马上有果子的。 Disitulah kita biasanya gagal bahwa ternyata
tuaian itu perlu tunggu musimnya, saudara. 其实我们多少时候，我们还没有等到结果的季节的时候，我们就失败了，因为我们应该要等到它的季节才有果子。 Kita perlu sabar untuk tunggu waktunya Tuhan. 所以我们要非常的耐心等候神的时间。 Menunggu waktunya Tuhan adalah cara terbaik Tuhan untuk melatih kekuatan iman dan pengharapan kita, memberi ruang bagi iman kita untuk bertumbuh, saudara. 所以等候的神的时间呢，那个是最好的一个功课，叫我们的信心能够成长，能够茁壮。 Mari kita tabur hal-hal yang baik seperti firman Tuhan dalam Galatia 6 tadi. 所以我们就要像加拉太书所讲的，我们播下，我们撒下好的果子， Di 好的 awal 品 tahun, 种。 mumpung awal tahun saudara, mari setiap hari kita tabur benih-benih, baca firman Tuhan, berdoa setiap hari. 所以这个在年初你就好好开始吧，天天有一个激励读圣经、祷告。 Disiplin setiap hari. 我们天天守纪律的。 Tabur karakter Kristus, kasih, sukacita, saudara tabur di mana-mana, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semua karakter Kristus saudara tabur. 所以你就天天种下你的那个属灵的果子，要有仁爱的种子、喜乐的种子、平安的种子、忍耐的种子、恩赐的种子、良善的种子、信实的种子、温柔的种子、节制的种子。 Tabur semua perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. 所以你一切美善的行动，荣耀主的名，你撒下那个种子。 Dan saudara ketahuilah, saudara pada musimnya nanti, pada waktunya Tuhan, saudara dan saya akan menuai. 你要记住，到了时候，你就必有收成。 Kiranya Tuhan memberkati kita setahun ini ke depan, saudara dan seterusnya, kita semakin bertumbuh dewasa rohani, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. 愿神带领我们，赐福我们一整年里面，我们都能够更加的成熟，更像我们的主基督。 Amin, kita 阿 berdoa. 门。我们祷告， Bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. 天父，我们感谢你，给我们听到你的信息。 Pimpinlah kami ya Tuhan selangkah demi selangkah. 主啊，求你带领我们一步往前走，一步往前走。 Kami membutuhkan penyertaan Tuhan, 我们需要主你的同在， menuntun kami 我们需要主你的引领， sehingga sepanjang tahun 2026好让我们走完2026年的时候， kami hidup dalam sukacita, damai sejahtera dan berkat Tuhan yang melimpah. 我们是活在主给我们的满满的喜乐、满满的平安， Kami boleh semakin serupa dengan Engkau. 我们能够更像主基督。 Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. 感谢主听了我们的祷告， Bersyukur di dalam nama Tuhan 我们 Yesus. 祷告奉靠主耶稣的名感恩， Amin. 阿门。